Datuk bayangkan nak kencing keluar paku. Memang sakit. Maknanya kalau Datuk cakap dia hidup tu, maknanya Santau tu Ya. dia jin lah Datuk. Dia jin yang dipuja Datuk. Dia buat dia macam bekas tau. Macam dia buat satu bekas. Bekas tu dia puja. Bila dia puja tu, tujuan dia adalah untuk Assalamualaikum Datuk Seri Ustaz Suhaimi. Untuk kita berbincang tentang sembang mistik, tajuk pada malam ini ialah Santau. Okey Datuk, sebelum kita cerita pasal Santau ni Datuk, ada beberapa soalan Datuk dekat dalam Facebook. Baik. Yang minggu lepas ni Datuk. Nak tanya juga. Saya bacakan soalan Datuk Dia nak tanya pasal saka Datuk. Jadi saka ni dia kata kalau ke saka tu dia tahu dia ada saka, ataupun saka tu dia tak tahu, dia tu singgah dekat diri dia, adakah amalan-amalan dia tu diterima atau tidak? dia macam ni Datuk. Kalau kita tak tahu, benda tu tak ada isu apa. Cuma benda halus itu dia tak elok duduk dalam tubuh badan kita. Sebab itu selalunya saya akan minta pesakit ataupun mana-mana orang yang tak tahu dia ada gangguan ataupun tidak, agar dia dapat scan diri dia, ruqyah diri dia sendiri. Salah satu kaedah kita nak tahu ada gangguan dalam badan sebenarnya adalah melalui jampi. Ruqyah lah. Cuma tidak semua orang bila dia ruqyah akan ada tindak balas. Jadi nak cari orang yang ada kepakaran tu, cari badan pengamal, yang mana badan pengamal tu dia boleh scan. Contohlah kalau masyarakat yang duduk dekat luar sana, dia nak tahu dalam badan aku ni ada tak gangguan, macam mana dia nak ukur. Dia boleh pergi cari badan pengamal, kemudian nanti badan pengamal tu nanti dia minta ruqyahkan kat kepala dia. Hanya melalui kaedah ruqyah sahaja kita akan dapat mengesan gangguan yang ada di dalam tubuh badan seseorang. Satu lagi soalan Datuk, betul ke kalau seseorang tu terkena sihir, kalau dia ada saka-saka dia selalunya macam tu. Selalunya apabila seseorang yang ada masalah gangguan dalam badan, sebab dia perjanjian daripada datuk nenek dulu tu, dia akan tolong balik kita punya generasi kita. Jadi mau tak mau tu dia akan tolong balik generasi kita di saat generasi kita memerlukan pertolongan. Tapi kita kena ingat, benda halus ni datuk, dia sangat-sangat licik. Maknanya bila dia bagi perkhidmatan, dia mesti akan memerlukan sesuatu lah. Dia ada teknik dan cara dan kaedah untuk dia nak masuk ke dalam badan kita. Kalau katakan orang tu ada saka, lepas tu dia ada gangguan jin lain datang, dia tolong badan tu, lepas tu dia ada permintaan dia tu macam mana? Dia minta darah ke, dia makan anak cucu ke? Dia bergantung kepada perjanjian daripada saka dia juga tu. Kalau lah perjanjian saka baka tu, katakan dia lebih kepada proses penjamuan. Maknanya proses penjamuan macam kenuri, dia akan minta buat kenuri lah. Ataupun dia yang jenis kadang-kadang dia memerlukan kaedah perubatan. Maknanya kalau dia nak bagi satu-satu benda tu, dia mesti ada kaedah dalam perubatan dulu sebagai contoh. Maka upacara untuk merawat itu dia kena buat dulu. Dia akan bagi satu benda dengan syarat benda apa yang dia orang minta. Sebab dia benda halus ni, dia nak tengok apa yang kita nak. Dia tak fikir apa tu benda tu halal haram. Dia tak fikir. Asalkan kita boleh ikut kehendak dia. Okey Datuk, Santau ni boleh tak Datuk terangkan kepada semua orang tu, Santau ni sebenarnya apa? Okey, pertama sekali Santau ni dia salah satu daripada cabang sihir. Santau ni dia ada dua Datuk. Satu yang disebut dengan Santau angin, yang kedua disebut dengan Santau melalui pemakanan. Okey, Santau angin ni biasanya dia adalah jenis jin yang kuat. Dia disebut jin bersayap, yatiru nafil hawa. Kalau kita baca cerita pasal jin tu, jin ni dia ada ranking-ranking dia. Jin yang paling first class dipanggil jin nombor 1 lah. Jin yang ada sayap dipanggil. Dia ada sayap ni dia power. Jadi jin ada sayap ni kebiasaan digunakan dalam masalah jin melibatkan Santau. Jadi bila orang kena sahaja jin bersayap ni, dia boleh kena melalui pemakanan, dia hantar melalui angin. Kemudian yang kedua dibuat melalui proses pemujaan. Maknanya dia puja daripada jauh, benda tu akan boleh masuk ke dalam badan seseorang. Contoh Datuk, kalau orang nak hantar paku sebagai contoh, dia menggunakan hikmat, paku tu akan boleh berada di dalam badan seseorang. Itu juga salah satu daripada Santau. Jadi Santau ni dia ada dua. Satu yang melibatkan pemakanan, satu lagi yang melibatkan benda halus.
Ada orang kata ni Datuk, kalau santau angin ni sebenarnya ada saya dengar cerita kalau orang tu dia belajar ilmu santau, kalau dia contohnya dia tak lepaskan santau dia pada tahun tu, santau tu akan makan dia. Betul ke? Dia orang yang belajar santau ni Datuk, dia benda tu dia aktif. Maknanya bila sampai satu masa dia kena pergi buang. Lalunya dia orang yang buang ni adalah di tempat-tempat kedai makan. Kalau dia tak buang, benda tu nanti akan kena ahli keluarga dia. Jadi dia punya proses dia akan pergi buang. Sebab santau ni Datuk, dia benda yang aktif. Dia hidup. Bila sampai satu masa dia hidup. Bila dia hidup tu, kalau tak dibuang tu dia akan makan ahli keluarga dia balik. Maknanya kalau Datuk cakap dia hidup tu, maknanya santau tu dia jin lah Datuk. Dia jin yang dipuja Datuk. Dia buat dia macam bekas tau. Macam dia buat satu bekas. Bekas tu dia puja. Bila dia puja tu, tujuan dia adalah untuk nak kenakan bulan besi bulan sebagai contoh kan. Jadi proses pemujaan itu disebut dengan santau. Bahan yang dia orang guna pakai tu tak ada isu. Betul ke apa ni, kalau katakan macam orang kena santau ni, kalau berubat tu dia dalam tu ada keluar paku, ada keluar miang buluh, ada keluar rambut. Betul ke tu semua Ustaz? Macam mana kalau paku duduk dalam badan? Okey Datuk, ini saya ada pengalaman peribadi ya. Untuk pengetahuan semua, saya pernah kena santau Datuk tahun 2000. Jadi saya telah mendapatkan rawatan di Darus. Saya kena tahun 2000 Datuk. Sejarah sebelum saya terlibat perubatan, saya memang kena santau. Jadi bila saya kena santau ni Datuk, saya pun pergi cari tempat rawat lah. Saya pergi Darus Syifa, saya pergi Darussalam. Okey, di Darus Syifa dia menggunakan proses tepuk tu Datuk. Tepuk daripada belakang kita, dia suruh kita tidur, tepuk, dia akan keluar kaca. Saya tengok sendiri lah, dia keluar kaca, dia keluar rebung, dia keluar semua benda yang melibatkan benda yang masuk dalam tubuh badan kita. Yang saya punya tu hari itu dia keluar dengan pisau jilid, dia keluar dengan paku. Betul ke ni Ustaz? Sebab apa kalau pisau jilid kat dalam badan kita? Dia tak terasa Datuk. Pasal dia masuk melalui hikmat, dia keluar pun melalui hikmat. Memang kita tak rasa dia punya darah dia tu. Sebab benda tu dia mencarikan adat, dia menyalahi adat. Dia bukannya ikut normal biasa. Contoh kan, kalau orang yang kena santau, contohlah dia kena santau macam paku sebagai contoh. Kalau dia minum air ruqyah saya, automatik paku tu akan keluar Datuk. Saya pernah rawat satu kes Datuk, dia kencing, keluar paku saja dekat 20 batang. Datuk bayangkan. Jadi bila kita nak cerita dekat masyarakat, kadang-kadang masyarakat percaya, kadang-kadang masyarakat tak percaya. Saya pula, benda tu saya tak ada isu besar Datuk. Yang sakit tu dia rawat. Datuk bayangkan, nak kencing keluar paku, memang sakit. Kemudian lagi satu Datuk, masalah utama santau ni sebenarnya adalah ibu santau. Pasal bila saya menggunakan kaedah tepuk, maknanya tiap-tiap bulan Datuk, saya akan pergi tepuk. Tepuk keluar, tepuk keluar, tepuk keluar. Sampai saya pun duk fikir Datuk, sampai bila nak habis? Tepuk lepas tu keluar balik. Tepuk keluar balik. Pasal apa Datuk? Pasal ibu santau yang duduk dalam badan kita tu, dia payah nak mati. Sebab itu kalau Datuk perasan, orang yang kena santau, kalau dalam Islam dia ada hari putih tau. Hari putih hari 13, 14, 15. Hari putih ni dia sunat untuk kita puasa. Kalau istilah kita Datuk, bulan mengambang. Kalau orang belajar ilmu dulu-dulu kan, kalau mereka nak seru apa-apa pun biasanya dalam bulan mengambang. Kalau cerita-cerita Melayu pun dia akan cerita bulan mengambang. Sebab tu dia ada kaitan bulan mengambang dalam Islam tu 13, 14, 15. 13, 14, 15 tu disebut dengan hari putih. Hari putih kita sunat puasa lah. Jadi masa saya kena santau tu Datuk, saya pun duk fikir kan, pasal apa bila saya kena tepuk keluar. Lepas tu dia sampai satu masa Datuk, dia tak mati. Dia punya santau dalam badan tu dia tak mati. Dan setiap kali kalau saya pakai pakaian hitam Datuk, dia akan keluar. Dia punya kacau dia tu akan keluar. Kalau sembang dengan orang pun dia akan keluar dia punya kacau dia. Ustaz, okey, santau ni sebenarnya apakah sebab-sebabnya bila orang tu boleh kena santau? Dia macam ni Datuk. Santau ni maknanya satu pengkhianatan lah, dia khianat. Maknanya okey, dia ada pengamal santau Datuk. Pengamal santau ni maknanya di kawasan-kawasan tertentu, dia ni kira macam pengamal lah. Orang-orang yang ambil upah untuk kenalkan orang. Dipanggil orang yang nak santau orang. Kalau macam dia nak bunuh orang ke apa semua kan, dia nak santau tu, dia akan ambil upah ni. Satu. Yang kedua, dia akan gunakan santau ni untuk pelaris perniagaan. Untuk melariskan perniagaan dia.
Kemudian yang ketiga tu kadang-kadang orang menggunakan santau ni tak ada tujuan lain untuk nak, ada setengah-setengah tu Datuk dia nak test orang. Dia nak masuk satu kampung, dia nak tengok. Katalah kalau orang dulu-dulu Datuk, contoh macam saya kan. Bila saya keluar tanyalah ustaz, mesti orang akan tengok, hebat sangat kau Ustaz Suhaimi ni. Aku nak test tengok dia punya tahap dia. Itu yang kadang-kadang orang test kita. Bila orang test kita tu yang kita tak tahan tu Datuk. Jadi sebab tu kita kena tengok kita punya tahap kerohanian kita. Sebab kita tak tahu benda tu dia nak test kat mana. Kalau orang dulu-dulu dia suka test. Kalau orang kata dia belajar dalam ilmu persilatan ni, dia sudi lah, dia test kita. Orang dulu-dulu hebat Datuk. Mereka ni boleh makan kaca, boleh makan semua, hebat. Nak jadi hebat tu dia kena berani je. Ya, berkawan dengan jin. Okey, yang santau angin tadi tu bila dia lepaskan macam ustaz kata kat mana-mana, kat kedai makan ke apa tu. Maknanya dia bukan nak kenakan orang tu, maknanya santau angin tu maknanya dia, kalau dilepaskan tu maknanya nasib lah siapa-siapa kena. Cuma kalau kita pergi dekat kedai makan Datuk, kita boleh tahu makanan yang kita ambil itu dalam tu ada tak bahan santau sebagai contoh. Sebab itu saya bagi 2-3 tips dan petua. Pertama sekali, bila kita nak makan, kuah dia tu jangan campur sekali. Asingkan kuah dia. Kemudian bila kita baunya, dia akan bau belendir. Itu satu cara. Yang keduanya, biasanya bila kita makan, kita akan nampak rambut dia tu dekat makanan. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita, katalah kita duduk tengah makan Datuk, tiba-tiba kita jumpa rambut. Bila kita jumpa rambut tu adalah bahan santau. Bila bahan santau, maknanya dalam makanan kita tu dah ada santau. Jadi apa patut kita buat? Macam mana cara untuk membatalkan santau yang dah ada dalam makanan kita? Mudah ya Datuk. Kalau kita tengok rambut sebagai contoh dalam tu, mudah ya. Nak batalkan santau tu, ambil sahaja rambut tu, baca bismillahi Allahu akbar, terus potong. Bismillahi Allahu akbar. Potong sahaja rambut tu, dia akan terbatal dia punya santau yang ada dalam tu. Kita kena proses untuk batalkan dulu benda tu. Selain daripada kita jumpa rambut, lepas tu kita jumpa kaca, kita jumpa miang rebung. Dia tengok karakter apa benda yang orang nak kenakan kita Datuk. Saya nak ambil contoh Datuk. Baru ni orang buat sihir katak puru tau Datuk. Sihir katak puru yang macam Ustaz Kazim kena tu. Katak puru ni, bila dia buat sihir katak puru ni, bila dia kena kulit kita ni dia akan berutu macam katak puru. Katak puru ni dia satu je dahsyat katak puru ni Datuk. Sebab sifat katak puru tu, bila kita nak rawat, kita tak boleh nak jampi direct. Sebab sifat katak puru ni dia mengembang. Bila kita sentuh dia kembang. Bila sentuh dia kembang. Jadi dia ada teknik macam mana kita nak merawat orang yang terkena masalah katak puru. Sebab tu bila saya ambil contohlah Datuk, bila saya ambil kes, sebab tu saya nak pesan pada semua badan-badan pengamal, bila nak rawat orang, kena tengok situasi pesakit. Sebab ada pesakit, bila kita lagi jampi, dia lagi sakit. Bila kita lagi jampi, perut dia lagi besar. Ini yang pernah saya buat, kes busung Datuk. Dia kena busung katak. Bila dia kena busung katak, bila kita jampi perut dia, lagi kita jampi, dia lagi besar. Padahal jampi tu salah satu kaedah kita nak rawat dia. Tapi bila tak kena cara, dia akan menyusahkan kita balik. Sebab tu kita nak kena tengok betul-betul. Sebab tu bila saya ambil kes orang yang kena santau, saya akan study betul-betul kes tu. Maksud saya, santau yang dia kena tu jenis apa? Ada unsur-unsur katak, ada atau unsur-unsur binatang-binatang lain. Kalau ada tu kita kena tengok instrumen dia tadi, pasal nanti kita nak jampi tu biar sesuai dengan kes. Kalau tidak, dah selesai masalah tu. Adakah busung tu juga daripada santau? Ya, busung salah satu daripada santau. Busung ni Datuk, dulu masa saya pernah rawat Datuk santau gemuk. Datuk tahu tak santau gemuk tu dia buat dengan apa? Santau gemuk tu dia buat dengan daging gajah. Sebab sifat gajah tu kan dia lagi lama lagi besar. Kebanyakan benda-benda ni orang ambil dekat orang asli Datuk. Kalau dalam negara kita yang pernah saya rawat dulu Datuk, orang asli lah. Orang asli antara kita panggil ranking yang paling kuat lah. Saya pernah Datuk, dia ni jual ikan Datuk. Pendapatan dia 1 bulan 40,000. Dia jual ikan. Kaya lah 40,000 Datuk. Datuk tahu tak, kaki dia terpusing naik ke atas tau Datuk. Kaki tak ada. Dia kena sihir orang asli.
Dia datang menangis-nangis dekat saya, beritahu kata dia kena sihir orang asli kan. Sebab sihir orang asli ni antara sihir yang terkuat lah. Sebab itu bila saya nak rawat orang pun, bila saya ambil kes, saya kena study kes. Tengok betul-betul tahap orang tu macam mana supaya bila kita rawat tu dia tak ada tindak balas yang kuat untuk badan kita. Ada juga yang saya dengar yang kalau katakan Datuk kata orang aslinya kuat, ada juga kata siamnya kuat. Siam dengan orang asli mana kuat? Kalau dalam pengamalan saya, yang kuat kalau dalam negara kita salah satunya adalah orang aslinya. Yang mana yang siam tu punya. Ya, siam pun boleh tahan juga lah tu. Jadi permasalahannya sekarang, Ustaz. Okey, macam mana kalau katakan orang tu dah kena santau? Apa yang perlu dibuat? Pertama sekali, macam mana kita nak tahu yang kita ni kena pertama santau? Sekali Datuk, dia santau ni dia tak boleh kena asam limau. Sebab tu kalau kita nak tahu orang yang ada santau tak ada santau, biasanya kalau macam orang Kedah ni Datuk, dia makan laksa, dia perah asam limau kan. Okey. Orang yang ada santau, dia takkan boleh makan asam limau. Bila dia makan asam limau, dia punya dada dia akan pedih. Lepas tu dia tak boleh makan kicap. Itu semua simptom. Jadi kalau macam saya dulu, saya buat uji kaji lah. Nak tahu santau dalam badan saya ni masih ada ke masih tak ada. Saya akan makan rebung. Saya akan makan antaranya lagi saya akan makan buah apa tu orang panggil? Buah rambutan. Orang panggil lekang nyok. Ya, buah rambutan yang lekang nyok tu, itu sangat bisa lah tu. Dia akan boleh menyebabkan luka dekat kita punya paru-paru kita. Jadi mudah je kalau orang tu nak tahu dia ada santau, bila dia makan saja asam limau dia mesti akan pedih dia punya hulu hati dia. Jadi bila dia pedih hulu hati dia dah tahu dia ada santau tu, kita proses rawat lah. Okey, apa perangai-perangai orang yang kena santau ni? Perangai dia macam mana? Macam yalah dia suka mengamuk ke? Ada saya dengar bila orang kena sihir ni termasuk santau ni, bila daripada siang bawa ke maghrib tu, dia akan resah. Dia punya emosi dia tak stabil dia tu. Sebab benda halus itu dia dicipta daripada jin, daripada api, dia panas. Bila dia duduk dalam badan kita, emosi kita tak stabil. Dia akan ganggu kita punya emosi kita. Kemudian kalau Datuk tengok orang yang kena santau ni, pertama sekali dia punya kuku dia hitam. Mana kuku yang kat sini tu Ustaz? Yang sini. Jadi kita boleh tahu dah bila kita tengok dekat kuku tu kalau ada tanda-tanda hitam tu maknanya santau tu dah mulai aktif dalam badan dia. Lepas tu mulut dia berbau. Maknanya benda kotor dalam badan kita. Bila kita duduk dekat dengan dia pun kita dah tak boleh nak bau dah. Dia punya peluh dia Datuk, kalau dia peluh dia kalau keluar